Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam keluarga Malaysia dan salam Tahun Baharu 2022. Anda bersama saya Nadine Nordin dalam Pastikan Sahih edisi Isnin 3 Januari 2022. Untuk mendapatkan maklumat terkini mengenai cuaca, anda boleh muat turun aplikasi My Cuaca di telefon pintar anda melalui Google Play atau App Store. Untuk mendapatkan sumber berita yang benar, tepat dan sahih, anda boleh ikuti media sosial rasmi kami seperti di Facebook, Instagram, Twitter atau YouTube dengan carian Berita RTM. Kita mulakan Pastikan Sahih pada hari ini dengan perkongsian kes COVID-19 harian, iaitu pada hari ini 3 Januari 2022, jumlah kes COVID-19 yang dilaporkan adalah 2,690 kes, menjadikan jumlah kumulatif sebanyak 2,767,044 kes. Dapatkan maklumat terperinci di laman COVID Now, iaitu di laman sesawang covidnow.moh.gov.my, di mana data setiap hari bagi laman COVID Now adalah dikemas kini sekaligus selepas tengah malam. Air deras di Sungai Temelong palsu. Kejadian air deras berlaku di Sungai Telemong, bukan di Tasik Kenyir seperti yang disebarkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Menurut kenyataan, Tenaga Nasional Berhad TNB menasihatkan orang ramai agar tidak terpedaya dengan video air deras yang mengatakan lokasi Tasik Kenyir bertarikh 30 Disember 2021. Untuk makluman semua, sungai di dalam video tersebut adalah Sungai Telemong yang berdekatan dengan Gawi, di mana aliran Sungai Telemong tidak mengalir masuk ke Tasik Kenyir. Setakat ini, paras air di empangan Tasik Kenyir masih diparas selamat dan terkawal. Hentikan penyebaran berita palsu yang boleh membuat masyarakat panik. Berita palsu seterusnya berkaitan Hospital Tunku Azizah. Perkongsian di Facebook page rasmi Hospital Kuala Lumpur berkenaan berita palsu yang dikaitkan dengan Hospital Tunku Azizah HTA. Untuk makluman semua, pihak Hospital Tunku Azizah HTA ingin memaklumkan bahawa berita berkaitan seorang pesakit kanak-kanak yang menghidap penyakit tanpa tempurung kepala yang kini sedang mendapatkan rawatan di HTA adalah palsu. Orang ramai dinasihatkan untuk tidak tertipu dengan berita yang tidak benar seperti ini. Sebarang pertanyaan boleh menghubungi Unit Komunikasi Korporat HTA di talian 03 2600 3000. Berita palsu kami bawakan ini pula adalah mewujudkan portal rasmi lesen tuju Malaysia secara dalam talian. Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia JPJ melalui bahagian pelesenan pemandu telah menerima laporan berkaitan pengiklanan pembaharuan lesen memandu Competent Driving Licence CDL melalui laman sesawang di lesentuju.com. Untuk makluman, pihak JPJ tidak pernah melantik mana-mana pihak ketiga bagi apa-apa urusan berkaitan dengan pembaharuan lesen memandu kecuali Pos Malaysia Berhad dan MyEG. JPJ juga ingin menasihatkan orang ramai agar berurusan terus dengan pihak JPJ dan rakan strategik yang telah dilantik bagi mendapatkan apa-apa perkhidmatan JPJ secara terus dan telus. Pihak JPJ sedia menerima aduan serta mengambil tindakan sewajarnya jika berlaku sebarang pelanggaran undang-undang. Mesej tular lambakan kedai judi online. Kita ikuti pula kenyataan media pengarah Jabatan Siasatan Jenayah mengenai mesej tular lambakan kedai judi online di Kuala Lumpur. Untuk pengetahuan semua, sepanjang 2021, sebanyak 1,528 serbuan berjaya dijalankan. Jumlah serbuan berjaya ini menunjukkan peningkatan sebanyak 749 serbuan. Bagi Januari hingga Disember 2021, seramai 2,933 orang telah ditangkap di bawah Akta Kesalahan berkaitan dengan judi online. Pada tahun 2021 juga, sebanyak 1,528 kertas siasatan telah dibuka dan sebanyak 1,142 daripadanya telah berjaya dituduh. Ini menunjukkan peningkatan sebanyak 581 kes yang dituduh pada tahun 2021. Pihak PDRM mengambil maklum segala pandangan yang disuarakan oleh pelbagai pihak dan akan melipat gandakan lagi usaha untuk memastikan kebelut judi ini dapat dibendung dengan berkesan. Penangguhan umrah susulan penularan Omikron.
Berikutan penularan jangkitan Omicron, kerajaan pada 1 Januari 2022 mengumumkan untuk menangguhkan ibadah umrah buat sementara waktu berkuat kuasa pada 8 Januari 2022. Penangguhan sementara aktiviti umrah ini dijangka dapat membantu mengurangkan risiko penularan Omicron dalam negara dan memperlahankan peningkatan kes COVID-19 seperti mana negara-negara lain. Berkemungkinan besar gelombang Omicron akan mula melanda Malaysia. Pelbagai langkah diambil untuk memperlahankan penularan Omicron, antaranya dengan liputan dos penggalak yang luas, pemakaian pelitup separuh muka, pengudaraan yang baik, MySejahtera Trace dan kawalan pintu masuk antarabangsa. Bagi mendapatkan infografik bagi penangguhan sementara ibadah umrah berkuat kuasa 8 Januari 2022 dan protokol yang mesti dipatuhi, anda boleh layari laman sawang page rasmi iaitu Facebook rasmi Kementerian Kesihatan Malaysia. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Berat seketika kembali selepas ini. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami dalam Pastikan Sahih. Jumlah penduduk terjejas banjir di Johor terus meningkat kepada 3,841 orang. Daripada 1,008 setakat 8 pagi tadi, sebanyak 62 pusat pemindahan sementara PPS dibuka di 6 buah daerah terjejas. PPS paling tinggi menempatkan penduduk terjejas ialah Sekolah Kebangsaan Kampung Tenang. Sebanyak 502 orang iaitu Sekolah Kebangsaan jenis Cina Tahkang iaitu 319 orang dan Dewan Sekolah Kebangsaan Batu Anam sebanyak 256 orang. Amaran banjir dipertingkat susulan Sungai Segamat dan Sungai Tangkak berada pada paras bahaya. Kadar indeks jenayah di Kedah menurun pada tahun 2021. Sebanyak 3,822 kes dilaporkan berbanding 4,133 kes bagi tahun 2020. Ketua Polis Kedah, Datuk Kamaruzaman Mamat berkata, penurunan sehingga 311 kes itu bersamaan 7.52% merangkumi jenayah bermotifkan kekerasan dan jenayah harta benda. Tahun lalu juga menyaksikan peningkatan 7,465 tangkapan dilakukan menerusi pelbagai jenis kesalahan. Kurangkan bebanan golongan rentan, pertimbangkan bantuan khusus 6 bulan lagi. Kerajaan disaran mempertimbangkan melanjutkan program bantuan khusus bagi golongan rentan sekurang-kurangnya untuk tempoh 6 bulan lagi. Penganalisis ekonomi Profesor Madya Dr. Irwan Shah berpendapat ini berikutan situasi semasa seperti bencana banjir yang membebankan khususnya kumpulan berpendapatan rendah dengan isi rumah yang besar. Menurut beliau, rakyat mungkin akan terjejas jika moratorium tidak diteruskan dan ini akan memberi kesan kepada prospek pertumbuhan ekonomi negara. Bantuan-bantuan yang lain seperti bantuan kewangan secara langsung juga pada ketika ini boleh ditambah bukan sahaja akibat keadaan banjir tetapi juga keadaan harga barangan serta kos sara hidup yang semakin meningkat. Bantuan yang disalur akan dapat membantu merangsang pertumbuhan ekonomi melalui perbelanjaan domestik. Pengeluaran khas KWSP beri impak pasaranan bond iaitu di saham negara. Meskipun ia merupakan hasil caruman para pencarum itu sendiri, namun ia bercanggah dengan mandat yang diamanahkan kepada institusi tersebut iaitu menjamin simpanan persaraan pekerja. Sementara itu, masih terdapat langkah alternatif yang boleh dimanfaatkan kerajaan bagi membantu kumpulan yang terkesan tanpa perlu mengusik dana persaraan mereka. Antaranya, pakej kewangan tanpa faedah yang boleh ditawarkan menerusi institusi kewangan masing-masing. KWSP sebelum ini memaklumkan tiada peruntukan dalam akta yang membenarkan pengeluaran untuk bencana alam. Jambatan Baili ganti sementara Jambatan Kampung Tanjung Pauh yang musnah akibat banjir. Ketua Setiausaha Kementerian Kerja Raya, Datuk Wan Ahmad Uzair berkata, kerja pemasangan jambatan berukuran 18 meter panjang dan 9 meter lebar berkenaan telah dimulakan dan dijangka siap hari ini 3 Januari 2022. Pemasangan jambatan Baili dibantu 20 anggota Regimen Askar
Jurutera Diraja RAJD yang juga pakar dalam pemasangan jambatan. Pada masa yang sama, kerja-kerja membaiki jalan-jalan yang rosak turut akan dilaksanakan. Pihak kementerian juga mengaktifkan bilik kerakan bencana iaitu Big Ben JKR Malaysia yang beroperasi 24 jam sehari bagi memantau dan melaporkan situasi banjir atau bencana alam yang berlaku di seluruh negara. Menara telekomunikasi perlu dibawa pada paras lebih tinggi elak risiko ditenggelami banjir. Langkah itu bagi memastikan kerosakan di kawasan menara dapat dikurangkan selain memastikan sistem perhubungan telekomunikasi tidak terputus ketika bencana melanda. Beberapa kaedah pelaksanaan termasuk penggunaan platform akan segera diputuskan. Menteri Komunikasi dan Multimedia Malaysia KKMM juga telah mengarahkan Jabatan Penerangan dan Jabatan Penyiaran untuk menggubal satu sistem penyampaian maklumat lebih efisien di kawasan berisiko banjir termasuk pemakluman amaran awal. Mutu dan penyampaian maklumat sedia ada juga perlu ditambah baik sesuai dengan perkembangan semasa, khususnya melibatkan penggunaan teknologi terkini. RM1 bilion kos baik pulih infrastruktur rosak akibat banjir. Kerja-kerja perbaikan infrastruktur yang rosak akibat banjir di seluruh negara dijangka menelan belanja RM1 bilion. Infrastruktur seperti jalan raya, jambatan dan cerun di bawah seliaan KKR perlu segera dibaiki agar akses serta jalinan hubungan rakyat dapat diteruskan. Selaras dengan saranan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, kerja-kerja perbaikan infrastruktur tidak boleh ditangguh dan perlu dilaksanakan segera. Fokus utama adalah memastikan laluan yang terjejas dapat dilalui semula dan kemudian memastikan cerun-cerun serta infrastruktur berkenaan selamat untuk digunakan. Sementara itu, KKR sedang mengambil langkah untuk menghadapi kemungkinan berlakunya gelombang kedua banjir. Pihaknya bekerjasama dengan Jabatan Hutan untuk memastikan hutan dan cerun tidak rosak. Semua agensi sudah bersedia apabila diperlukan. Ini fokus lagi kepada banjir iaitu kerajaan negeri akan memastikan semua agensi di seluruh negeri Sabah akan bersedia untuk menjalankan tugas masing-masing apabila diperlukan pada ketika musim banjir di negeri itu. Bantuan makanan kecemasan juga sedang disediakan untuk diedarkan kepada mangsa banjir secepat mungkin oleh agensi berkaitan. Sehingga petang semalam, seramai 1,249 mangsa banjir daripada 432 keluarga telah dipindahkan di 5 daerah iaitu Kota Marudu, Sandakan, Telupit, Beluran, Pitas dan daerah Kecil Paitan. Ini pula kami bawakan seterusnya perkongsian iaitu mengenai laluan berhampiran jeram tol masih selamat dilalui. Pengarah Jabatan Kerja Raya Negeri Sembilan, Insinyur Wan Hasnan Wan Musa berkata pihaknya telah ke lokasi kejadian dan menjalankan pemeriksaan di kawasan tersebut serta mendapati tiada pergerakan atau keretakan ke atas tiang sambut jambatan berkenaan. Orang ramai diminta tidak menyebarkan dan berkongsi berita yang belum ditentukan sahih bagi mengelak situasi panik dalam kalangan orang ramai. Limpahan air dari empangan jus durian tunggal terkawal. Walaupun paras kedua dua empangan tersebut mencapai tahap 100%, Pengarah Sumber Air Badan Kawal Selia Air BKSA, Melaka Faizah Abdul Rahman berkata setakat ini kerajaan negeri tidak membuat sebarang keputusan untuk membuat pelepasan air dari kedua-dua empangan itu kerana kadar limpahan yang berlaku adalah terkawal melalui sistem alur limpah sedia ada. Kenyataan yang telah ditularkan berkaitan pelepasan air empangan durian tunggal adalah tidak tepat sama sekali. Terdahulu tular di media sosial mengenai sekeping gambar berkaitan pelepasan air dikatakan dari empangan durian tunggal. Fasa 4 PPN SOP untuk Sarawak pada 4 Januari 2022. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak memaklumkan SOP tersebut akan dikendalikan oleh Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sarawak.
Untuk maklumat semua, rakyat dinasihatkan supaya sentiasa berwaspada dan mengamalkan SOP yang ditetapkan walaupun Sarawak berada dalam fasa 4 PPN pada 31 Disember lalu. Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein berkata, kerajaan bersetuju supaya Sarawak dan Kelantan beralih ke fasa 4 PPN dan keputusan itu diambil selepas mengambil kira penilaian risiko semasa yang dilaksanakan Kementerian Kesihatan KKM dan Majlis Keselamatan Negara MKN. Pastikan Sahih berat seketika kembali selepas ini. Terus setia bersama kami dalam Pastikan Sahih. Kembali lagi bersama kami dalam Pastikan Sahih. Baik, seperti biasa untuk minit-minit yang terakhir, di segmen yang terakhir ini, seperti biasa kami akan war-warkan kepada anda hebahan yang perlu anda ikuti. Apakah ia? Ayo sama-sama saksikan Bicara Naratif dengan topiknya pada malam ini, keperluan pemerkasaan komuniti dalam menangani ancaman bencana geologi iaitu tanah runtuh bersama Tuan Haji Hishamuddin bin Termidi iaitu Ketua Pengarah Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia. Pada hari ini, Isnin 3 Januari 2022, 9 malam, sudah semestinya melalui saluran berita RTM My Freeview 123, juga siaran serentak di TV1. Untuk mudah, muat turun saja aplikasi RTM Klik ke telefon pintar anda melalui Google Play atau App Store. Seterusnya kami bawakan Majlis Angkat Sumpah Jawatan Ahli-Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri dan Menteri-Menteri Muda Kerajaan Negeri Sarawak di Dewan Lapau Dewan Undangan Negeri Sarawak pada hari esok Selasa 4 Januari 2022 pada pukul 3 petang di saluran TV1 dan juga RTM Klik ataupun laman sawang rtmklik.rtm.gov.my. Dan apa lagi yang boleh kami bawakan? Ini dia pembantu takbir perkeranian atau operasi grade N19. Adakah anda mahir menggunakan Microsoft Office iaitu seperti Excel, Word ataupun PowerPoint, mempunyai kemahiran komunikasi, mempunyai pengetahuan dan kemahiran dalam bidang pentadbiran dan kewangan? Calon yang berminat diminta untuk membuat permohonan dengan melayari portal kerja bernama anda boleh saksikan kerjaya.bernama.com sebelum atau pada 14 Januari 2022 iaitu Jumaat. Dan ini pula jom RFID. Apakah ia? Iaitu faedah bertukar kepada Touch and Go dan berbanding sistem pembayaran tol sedia ada di mana perjalanan yang lebih lancar dan mudah di Plaza Tol. Tambah nilai pula bagaimana menerusi Touch and Go e-wallet yang lebih selamat, mudah dan pantas secara online. Ayo sama-sama kita jom RFID. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti jangan kongsi. Pastikan Sahih berakhir di sini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada hari Rabu. Dan hari esok juga insyaAllah kalau ada, kami akan bersiaran seperti biasa 3.30 minit petang. Sudah semestinya di saluran berita RTM My Freeview 123. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia.